Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sambung lagi topik yang seterusnya, iaitu di bawah subtopik 1.3 pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Selain mikroorganisma berfaedah, sebab dalam pembelajaran sebelum ini, dalam topik 1.2, kita belajar tentang mikroorganisma berfaedah. Jadi, selain mikroorganisma berfaedah, wujud juga mikroorganisma berbahaya yang dikenali sebagai patogen. Mikroorganisma berbahaya dikenali sebagai patogen dan ia adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Berbeza dengan mikroorganisma berfaedah yang kita bincangkan dalam topik sebelum ini. Okey. Apa itu teknik aseptik? Teknik aseptik merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan. Untuk menghalang jangkitan patogen ataupun menyingkirkan patogen yang sedia ada. Oleh yang demikian, teknik aseptik adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Hal ini bermaksud mencegah seseorang daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada merawat seseorang yang telah dijangkiti oleh patogen tersebut. Mungkin kita boleh kaitkan dengan situasi semasa sekarang. Kenapa kita disarankan sungguh-sungguh supaya mematuhi SOP? Kerana inilah mencegah lebih baik daripada merawat. Kalau kita dah terkena virus COVID-19, untuk merawatnya mungkin mengambil masa yang panjang dan setakat ini kita tahu vaksin belum lagi sampai ke negara kita dan dalam proses dan kita menunggu vaksin ni hampir setahun lebih. Dan kematian, berapa banyak kematian yang telah disebabkan oleh virus tersebut. Seterusnya, teknik aseptik. Teknik aseptik ni melibatkan beberapa kaedah lah. Ada beberapa kaedah. Yang pertama ialah kaedah pensterilan. Yang kedua, kaedah pendidihan. Boleh juga menggunakan kaedah penggunaan antiseptik. Boleh juga menggunakan disinfektan dan juga menggunakan sinaran. Apa itu semua yang cikgu sebut ni? Pensterilan, pendidihan, antiseptik, disinfektan dan juga sinaran. Apa dia? Kita tengok ya. Baik, yang pertama kaedah pensterilan. Pensterilan bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek ataupun persekitaran. Kaedah pensterilan bergantung kepada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan atau disingkirkan. Contohnya, suhu di dalam autoklaf yang melebihi 130 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Berbeza dengan kalau kita masak air 100 darjah Celsius, mungkin air tu memang mendidih, tapi ada setengah-setengah mikroorganisma yang mati tapi sporanya tak dapat dimatikan. Jadi contohnya kalau alat autoklaf ni, bila suhunya melebihi 130 darjah Celsius, maka mikroorganisma akan dihapuskan sekali dengan sporanya. Spora tu yang akan menyebabkan dia membiak lagi lah. Penapis mikron pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma dengan saiz antara 0.1 hingga 10 mikrometer daripada cecair ataupun air. Kaedah pensterilan pula. Kaedah pensterilan terbahagi kepada 5 kaedah pensterilan, iaitu pensterilan menggunakan haba. Contohnya autoklaf lah, kita panaskan pada suhu lebih daripada 130 darjah Celsius. Kemudian boleh juga menggunakan bahan kimia seperti sabun. Ingat, kita digalakkan dan disarankan untuk mencuci tangan menggunakan sabun setiap kali kita melakukan apa-apa aktiviti. Terutamanya di musim pandemik sekarang. Kemudian boleh juga pensterilan dilakukan menggunakan kaedah sinaran, tapi bukan sebarang sinaran. Bukan sinaran lampu suluh kat rumah kita. Contoh sinaran tu ialah sinaran ultra ungu. Atau dikenali sebagai sinar UV.
Kemudian seterusnya kita boleh juga gunakan tekanan tinggi. Contohnya menggunakan periuk tekanan. Okey. Dan akhir sekali boleh menggunakan penapis. Contohnya penapis mikron. Kalau kat rumah kita mungkin ada penapis air tu. Okey, kat luar rumah tu. Okey, seterusnya kaedah pendidihan. Pendidihan air pada suhu 100 darjah Celsius lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian seperti botol susu, jarum suntikan dan juga peralatan doktor gigi. Okey, penggunaan antiseptik pula. Antiseptik merupakan bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Okey, contoh antiseptik ialah acrynyl avin ataupun flavin tu, obat kuning yang kita guna bila kita luka tu, povidone dan juga alkohol isopropyl 70% yang kita boleh gunakan. Okey. Alkohol 70% ni lebih kurang sama dengan kita punya hand sanitizer. Okey. Sesetengah antiseptik seperti acryphil avin ni, sesetengah antiseptik seperti acryflavin, okey, ejaannya tersilap ni, terjauh, sebenarnya dekat. Okey, antiseptik seperti acryflavin dan povidone dapat membunuh mikroorganisma dan setengah-setengah lagi antiseptik seperti proflavin menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Alkohol isopropyl 70% dapat digunakan sebagai antiseptik dan ejen pensterilan. Okey, sebab itulah kita disuruh dan disarankan menggunakan hand sanitizer dengan alkohol 70%. Okey. Tapi langkah pertama, jika ada sabun, gunalah sabun untuk mencuci tangan dengan kaedah mencuci tangan yang cukup masa dan juga kaedah yang betul lah. Okey, jenis antiseptik yang disapu terdiri daripada yang cikgu sebut tadi. Ada ubat kuning ni, biasa kita luka kita dapat ubat dalam botol tu berwarna kuning. Kemudian ada povidone dan juga alkohol isopropyl. Kita boleh swipe sahaja. Okey. Okey, seterusnya disinfektan. Disinfektan ialah merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup seperti cadar, tandas dan kolam renang untuk membunuh mikroorganisma, terutamanya patogen. Kita biasa tengok kan, klorin, hidrogen peroksida dan juga bahan peluntur yang lain. Biasa tengok kan, pencuci lantai, pencuci longkang, pencuci mangkuk tandas. Okey. Disinfektan tidak sesuai digunakan pada kulit atau luka ya. Okey, contoh disinfektan yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian kita ialah bahan peluntur seperti klorin, Clorox, okey, hidrogen peroksida yang guna untuk cuci lantai dan juga cecair klorin lah. Okey, seterusnya kaedah sinaran. Okey, sinaran mengayon seperti sinar ultraungu, sinar X dan sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Sinaran-sinaran ini menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Sebagai contoh, sinar ultraungu digunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam bilik bedah. Okey. Seterusnya, antibiotik. Apa itu antibiotik? Okey, antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Okey, antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, sesama dan juga batuk. Termasuklah pandemik sekarang ni COVID-19, dia tidak berkesan untuk COVID-19 kerana COVID-19 disebabkan oleh virus. Apakah kerintangan antibiotik? Okay, kerintangan antibiotik berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Oleh itu, antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan penyakit. Okey, punca kenapa berlakunya kerintangan antibiotik? Okey, yang pertama, ini yang perlu kita tahu. Setiap kali kita pergi klinik, apabila kita diberi antibiotik,
kita mesti habiskan antibiotik tersebut. Doktor tulis dekat bekas ubat tu mesti dihabiskan dalam tempoh katalah 3 hari atau 5 hari. Okey, jadi kita tengok dulu apa puncanya. Punca yang pertama ialah jika penggunaan antibiotik yang berlebihan. Okay, berlebihan ni maksudnya katalah kita demam, sepatutnya kita boleh cover demam tu dengan antibiotik yang rendah dahulu. Okay? Tapi kita ambil terus antibiotik yang kuat, yang paling kuat. Jadi next time bila kita demam, kalau kita guna antibiotik yang lebih rendah kekuatan dia, maka badan kita dah tak mampu mengesan ataupun merangsang penghasilan antibodi. Okey, seterusnya penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Contohnya merawat jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti sakit tekak, demam, sesama dan batuk biasa dengan antibiotik. Okey, tak sesuai. Maka berlakulah kerintangan antibiotik. Dan yang seperti cikgu sebut tadi, tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Kenapa tak boleh? Kenapa mesti ikut tempoh yang ditetapkan? Okey, ini kerana katalah doktor bagi antibiotik pada kita untuk dihabiskan dalam tempoh 5 hari. Okey, hari pertama kita makan, hari kedua kita makan antibiotik tu, tiba-tiba hari kedua kita rasa dah sihat. Okey, kita stop. Sebenarnya kita rasa sihat tu belum semua patogen yang ada dalam badan kita telah mampu dimusnahkan oleh antibodi badan kita. Okey, kita ambil hari pertama, antibiotik tu mula masuk ke badan kita, sistem imun badan kita baru mengenali antibiotik tersebut. Hari kedua mungkin baru antibodi badan kita mula untuk menghasilkan antibodi. Okey, dan hari ketiga mungkin antibodi badan kita tengah fight untuk menghasilkan tengah fight melawan patogen. Hari keempat mungkin masih ada saki-baki patogen yang belum dimusnahkan, dan hari kelima masa tu saki-baki patogen akan dimusnahkan sepenuhnya. Jadi sekiranya kita berhenti pada hari kedua, bermaksud proses pemusnahan melawan patogen oleh antibodi badan kita ni belum sempurna. Jadi kita dah berhenti, menyebabkan sistem badan kita tak mampu menyelesaikan tugas dia. Jadi berlakulah kerintangan antibiotik. Jadi walaupun kita rasa sihat, jangan sekali-kali berhenti ambil antibiotik jika kita dah mulakan ambil pada hari pertama. Kena teruskan sehingga hari kelima atau ketiga atau hari yang disarankan oleh doktor, ya. Okey, bahaya tak kerintangan antibiotik ni? Jawapannya ialah bahaya, kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Okey. Okey, kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okey, penyakit berjangkit ni antara contoh penyakit berjangkit, contohnya ialah pneumonia, yang melibatkan paru-paru, berpunca daripada Streptococcus pneumoniae, dirawat, dan dia boleh dirawat dengan antibiotik seperti penicillin. Selain daripada itu, penyakit berjangkit yang lain mungkin biasa kita tengok ni, athlete's foot. Okay? Dia biasanya disebabkan oleh Trichophyton rubrum, sejenis fungi. Okay, dan dia boleh dirawat dengan antifungal seperti clotrimazole. Okay? Jadi antibiotik pun dia ada banyak jenis. Ada penicillin, ada juga antifungal. Okay? Okey, seterusnya contoh yang ketiga ialah kayap. Okay? Kayap ni biasanya disebabkan oleh virus. Okay? Dan boleh dirawat dengan antivirus seperti acyclovir. Okay? Jadi penyakit yang berbeza tak boleh dirawat dengan antibiotik ataupun ubat yang sama. Jadi jangan sekali-kali kita pandai-pandai. Kita kata, oh ni antibiotik ni boleh guna untuk penyakit yang lain. Okay? Jadi sebenarnya tugas untuk preskripsi ubat ni ialah doktor punya kemahiran. Okay? Doktor dan juga farmasis lah. Jadi kita perlu pergi ke doktor untuk mendapatkan nasihat. Jangan sekali-kali kita pandai-pandai je baca Google dan pandai-pandai kita beli ubat tu sendiri dan ambil sendiri. Ini sangat berbahaya dan boleh menyebabkan kerintangan antibiotik seperti yang kita bincangkan tadi, ya.
Okey, maka tamatlah untuk tajuk ini. Sekian untuk bab 1. Kita akan sambung untuk bab seterusnya di sesi pembelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.